Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini dalam perjumpaan pasukan kadet polis Uber kali kedua untuk sesi 2022. Okey, hari ini kita bertemu secara dalam talian. Cikgu teruskan dengan aktiviti hari ini, iaitu hari ini cikgu akan memberi penerangan mengenai penubuhan kadet polis. Seterusnya murid akan menjawab soalan mudah berkaitan dengan penerangan pada hari ini. Untuk pengenalan, baik, yang pertama, idea penubuhan kadet polis ini telah dicetuskan oleh Ketua Polis Negara kita yang kedua, iaitu Allahyarham Tun Muhammad Saleh bin Ismail. Penubuhan ini dilancarkan, maksud cikgu, pelancaran pasukan kadet polis ini telah dilancarkan pada 2 Mac 1970. Okey, moto pasukan kadet polis ialah mesra, cepat dan betul. Kena ingat ya ahli kadet semua, mesra, cepat dan betul. Okey. Cikgu teruskan. Anggota pasukan kadet polis dipilih hanya di kalangan pelajar sekolah menengah sahaja. Sekolah rendah tidak ada pasukan kadet polis. Okey, pegawai-pegawai kanan pasukan kadet polis adalah terdiri daripada guru-guru sekolah. Macam sekolah kita, cikgu-cikgu kadet polis sekolah kita adalah pegawai-pegawai kanan bagi pasukan kadet polis sekolah kita. Okey, pasukan kadet polis merupakan satu pertubuhan yang bergabung dengan Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM, tetapi anggota-anggotanya bukan pegawai polis. Okey, mengikut tarikh yang termaktub dalam Akta Polis 1967. Kita mendapat sokongan kerajaan untuk menubuhkan pasukan kadet polis. Okey, dan dilaksanakan sejak awal tahun 1970-an. Okey, cikgu teruskan. Penubuhan pasukan kadet polis ini telah menghasilkan perhubungan yang erat antara PDRM dengan pelajar-pelajar, dengan guru, dengan pentadbir, dengan pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Okey, kita selaras dengan aspirasi PDRM iaitu mesra, cepat dan betul. Cikgu dah ulang banyak kali ni, mesra, cepat dan betul. Pelajar-pelajar didedahkan dengan hal ehwal kepolisan dan distrik itu dapat menyedari tentang tanggungjawab pelajar kepada masyarakat untuk menjadi warga negara yang berdisiplin, berguna, berjasa apabila pelajar dewasa nanti. Okey? Okey, matlamat penubuhan pasukan kadet polis adalah untuk membentuk masyarakat, khususnya para remaja, melalui pelbagai aktiviti bagi meningkatkan disiplin diri, membina semangat kerjasama dan patriotik, di samping memberi pendedahan dan kefahaman mengenai tugas-tugas kepolisian dan penguatkuasaan undang-undang. Ini semua untuk kepentingan masyarakat. Okey, itu adalah matlamat penubuhan pasukan kadet polis. Objektif. Okey, yang pertama, untuk meningkatkan disiplin diri dengan mematuhi peraturan undang-undang. Okey, yang kedua, objektif kita ialah untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa, negara dalam hal-hal keselamatan. Okey, yang ketiga, melahirkan insan yang mantap dalam aspek Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, yang keempat, objektif kita ialah membentuk masyarakat yang mempunyai hubungan erat antara PDRM dengan orang ramai, di mana kita adalah saling memerlukan. Okey, itu adalah objektif penubuhan pasukan kadet polis. Okey, kita dah sebut tadi penubuhan kadet polis, cikgu terus kepada sejarah penubuhan kadet polis. Okey. Tujuan penubuhan pasukan kadet polis ialah untuk memupuk kesedaran sivik di kalangan pelajar-pelajar sekolah terhadap tanggungjawab pelajar kepada masyarakat. Okey, bagi memelihara undang-undang dan menjaga ketenteraman awam dalam membantu mengeratkan hubungan harmoni di antara polis dan juga masyarakat. Okey, pasukan kadet polis
cikgu dah sebut tadi, pasukan kadet polis hanya di peringkat sekolah menengah sahaja. Dan kita terdiri daripada 2 pasukan, iaitu yang pertama, pasukan kadet polis lelaki dan yang kedua, pasukan kadet polis wanita. Okey, 2 pasukan kadet polis iaitu lelaki dan wanita. Okey. Untuk pasukan kadet polis, cikgu terangkan kita ada 3 di sekolah kita ada 3 iaitu yang pertama kita ada pegawai kanan pasukan kadet polis. Yang tadi cikgu sebut tadi. Pegawai kanan pasukan kadet polis terdiri daripada guru-guru sekolah menengah kita. Sekolah kita lah. Macam di sekolah Primbon, SMK Primbon, Cikgu Hafidah, Cikgu Razin, Cikgu Suhaili, Cikgu Rofazila, Cikgu Muzlinda dan Cikgu Nurul. Okey, itu adalah pegawai kanan pasukan kadet polis SMK Primbon. Okey, manakala pegawai pangkat rendah, ini kita pilih di kalangan pelajar sekolah menengah, di kalangan ahli kadet. Nanti cikgu terangkan siapa pegawai pangkat rendah ini. Dan yang ketiga, kita ada anggota PKP. Anggota pasukan kadet polis ini juga kita pilih di kalangan pelajar sekolah menengah. Okey, siapa tadi cikgu sebut pegawai dengan anggota PKP? Kita tengok slide seterusnya. Okey, ini kita sebut sebagai organisasi induk yang induk. Setiap pelatun pasukan kadet polis dianggotai oleh 35 orang ahli. 35 orang ahli. Siapa 35 ni? Okey, yang pertama ialah inspektor kadet. Okey, inspektor kadet ini bertugas sebagai komander pelatun. Okey, cikgu salah eja nanti cikgu betulkan. Okey, inspektor kadet ialah bertugas sebagai komander pelatun. Okey, yang kedua, ini seorang inspektor kadet. Yang kedua, seorang sarjan kadet. Okey, sarjan kadet ni bertugas sebagai sarjan dalam pelatun kadet polis. Okey. Yang ketiga, kita ada 3 corporal kadet. 3 corporal kadet yang mana setiap corporal ini bertugas sebagai ketua seksyen. Okey. Jadi, 1 inspektor kadet, 1 sarjan kadet, 3 corporal kadet, dah jadi 5 orang. Okey, kita 35 kan? Okey, jadi dah 5 yang cikgu sebut tadi. Okey, yang keempat terdiri daripada 30 orang ahli ialah anggota kadet. Jadi tadi 5 campur dengan 30 ahli anggota kadet, kita ada 35 orang ahli dalam satu pelatun. Okey, walau bagaimanapun kelonggaran diberi jika mana-mana pasukan mempunyai jumlah pelatun yang kurang atau lebih bagi membolehkan penubuhan satu company dan seterusnya. Okey. Logo kadet polis. Yang ini ahli kadet dah biasa tengok. Ini adalah logo kadet polis di Raja Malaysia. Okey, setiap lambang pada logo ini membawa maksud yang tertentu. Okey, contohnya bulan dan bintang. Okey, bulan dan bintang kat atas ni, bulan dan bintang ni melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara. Okey, dan kalimah Allah ini melambangkan unsur keimanan sebagai wadah kedaulatan agama Islam. Okey, mahkota ni pula mencerminkan pasukan kadet polis di Raja Malaysia sentiasa menjunjung tinggi kesucian Islam dan kebesaran Allah serta merupakan satu penghormatan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas pengkurniaan gelaran diraja kepada pasukan. Okey. Okey, keris. Ini keris. Keris ini melambangkan Semenanjung Malaysia. Ini keris ni melambangkan Semenanjung Malaysia, manakala parang elang ataupun kelewang ni melambangkan negeri Sabah dan Sarawak. Harimau di tengah-tengah ni ada harimau ni, ini melambangkan keberanian dan ketengkasan dalam menghadapi cabaran musuh. Dan akhir sekali padi. Bunga padi ni melambangkan makanan asasi serta kemakmuran negara Malaysia. Okey, cikgu tak nak terangkan banyak. Kita terus kepada bendera pasukan polis di Raja Malaysia. Okey, kita panggil bendera ni Sang Saka Biru. Sang Saka Biru nama bendera kita. Sang Saka Biru ni cukup sinonim bagi menggambarkan bendera PDRM. Ia telah diperkenalkan kepada umum pada 16 Mei 1994 dan kekal digunakan sehingga hari ini. Perlembagaan Sang Saka Biru dari segi warna, dari segi logo, dia membawa maksud yang berbeza bagi menggambarkan kemegahan
dan apa kehebatan pasukan Kadet Polis Malaysia. Okey, ini bendera Kadet Polis. Okey. Untuk hari ini, cikgu berhenti di sini. Cikgu harap info yang ahli kadet dapat pada hari ini, ahli kadet simpan, jadikan semangat dan membuat ahli kadet akan lebih rasa teruja untuk hadir ke perjumpaan-perjumpaan yang berikutnya. Okey, jangan lupa selepas ini kita akan ada kuis ringkas untuk memastikan ahli kadet masih ingat apa yang cikgu terangkan hari ini, dan cikgu akan pilih 5 pemenang untuk perjumpaan kali kedua bagi sesi kali ini. Okey? Okey, sekian. Terima kasih. Bye.